Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang saya hormati, tadi saya perasan Cikgu Muhammad Faiz ada, tapi mungkin terkeluar. Di sini ada Cikgu Farsnida daripada BPDC. Kita punya fasilitator pada petang ni, Cikgu Muhammad Syafiq bin Yahya daripada Sekolah Menengah Agama Isyadiah. Tuan-puan pegawai-pegawai daripada JPN PPD, daripada JPN PPD lain kalau ada, terusnya pengetua-pengetua, guru-guru besar, penolong-penolong kanan dan juga guru-guru yang saya hormati sekalian lah. Jadi Alhamdulillah pada petang ni kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk siri syabas yang ke-8, iaitu yang mana sekejap lagi akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Syafiq bin Yahya daripada Sekolah Menengah Agama Isyadiah, yang mana akan membicarakan ataupun berkongsi berkaitan dengan aplikasi Class Point dalam PDPR untuk pemula. Jadi saya rasa eloklah sebelum kita mulakan majlis kita atau bengkel kita ni, kita mulakan dengan bacaan doa. Okey. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berbengkel pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah bengkel kami ini. Kurniakanlah pada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah apa kiranya pada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasihlah pada tuan-tuan dan puan-puan kerana pada petang ini sudi untuk luangkan sedikit masa untuk bersama-sama kami dalam program Syabas ni. Ini adalah siri yang ke-8. Ini sudah masuk ke siri ke-8. Selepas ni kita ada lagi 2 siri. Di sini juga saya mengambil kesempatan untuk mengalu-alukanlah kalau ada pegawai-pegawai ataupun rakan-rakan guru daripada JPN ataupun PPD daripada negeri ataupun daerah yang lain. Saya mengalu-alukanlah dan terima kasihlah atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan menyertai kita pada petang ni. Dan saya juga ingin menyampaikan salam Cikgu Nur Zaidi bin Nordin, Timbalan PPD Pelajaran PPDC, menyampaikan salam beliau kepada Cikgu Muhammad Syafiq dan semua para peserta lah. Dia menyampaikan salam dan meminta maaf banyak-banyak sebab petang ni dia tak dapat menyertai bengkel kita kerana dia ada taklimat penting pada petang ni. Jadi saya pun tidak mahu membuang masa yang panjang atau melengah-lengahkan masa. Jadi eloklah dengan ini saya ingin menyerahkan bengkel kita pada petang ni kepada Cikgu Muhammad Syafiq bin Yahya daripada Sekolah Menengah Agama Isyadiah, yang mana akan berkongsi ataupun memberi sedikit ilmu kepada kita berkaitan aplikasi Class Point dalam PDPR untuk pemula. Kalau Cikgu Syafiq dah ready, okey? Okey. Dah ready, dengan ini saya
Memsilakan Cikgu Mat Syafiq. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih kepada pengerusi kita, Cikgu Hasli. Cikgu Hasli, dialah yang buat link, dialah buat poster, dialah baca doa, semua dia. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada, saya takut saya tak perasan ya, pegawai-pegawai PPD yang ada di sini. Saya nampak Puan Fairuz, pegawai bahagian pembangunan bakat murid. Cikgu Faiz pun ada di sini, Cikgu Cikgu Faiz pun Faiz. masuk. Ya, Cikgu Faiz. Dan kalau ada juga pegawai-pegawai daripada daerah lain, seterusnya rakan-rakan guru lah. Rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian. Kita apa ni? Ni baru intro lah. Ya, kita ada seorang peserta daripada Sungai Petani. Sekolah Menengah Kebangsaan Sis Teresa. Selamat datang. Selamat datang ke SIG. Ni ya orang kata apa? Kebaikan bekerja dari rumah ni mana-mana pun kita boleh sampai. Nak pergi mana pun boleh. Kalau saya minggu lepas saya pergi Labuan. Minggu sebelum tu saya pergi Kuala Kangsar. Semua melalui Google Meet. Beruntung. Orang jemput pergi mana pun kita boleh on je, boleh pergi. Mudah. Sekali lagi terima kasih kepada PPDC PPDC terutamanya tim ni lah, tim USTP SIG, kerana saya rasa ini satu usaha yang baik lah, usaha yang bagus sebagai orang kata apa, medan, sebagai medan untuk kita tenaga pengajar ni untuk berkongsi ilmu yang kita ada. Dan seingat saya lah waktu mula Cikgu Hasli telefon dulu. Dia telefon, saya pun tak tahu siapa bagi nama saya, tak tahu. Dia telefon tu tak ada tajuk lagi. Tak ada tajuk. Jadi saya pun terfikir nak buat tajuk apa. Sebab orang dah tanya kan, Jadi waktu tu tengah hangat dengan kelas point lah. Kelas point. Kemudian kami adakan perjumpaan pertama dengan Cikgu Hasli tadi lah. Perjumpaan pertama, meeting pertama dengan moderator yang lain juga. Saya ingat dalam 3-4 minggu dah lah. Meeting yang pertama tu. Dan kemudian saya dapat slot yang ni nombor apa? 7 ke 8 ni. Jadi saya pun ada orang kata apa? Risau juga sikit-sikit sebab time bagi tajuk ni dia tengah panas ni. Benda tengah hot kan tuan. Orang semua duk keli dengan kelas point. Tapi lah ni dia jadi dah makan sebulan lebih kan. Jadi saya takut benda ni jadi suam-suam lah. Tapi itulah yang kita katakan perkongsian tuan-tuan. Bila kita sebut apa perkongsian ni, mungkin bagi sesetengah orang benda ni kecil. Benda ni alah, aku tahu ni belajar sendiri pun boleh. Benda yang kecil. Dan mungkin juga bagi saya pun saya rasa benda ni benda yang sikit lah. Benda yang sikit lah, perkongsian yang amat kecil. Tapi mungkin ada daripada tuan-tuan yang tengah mendengar sekarang ni. Tuan-tuan mungkin kali pertama bila tengok poster tu, kali pertama tuan-tuan dengar kelas point. Mungkin dah masuk dalam Google Meet ni baru dengar kelas point. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan hari ini boleh buka orang kata apa, satu alam yang baru. Mungkin kecil bagi saya tapi besar kepada tuan-tuan dan juga anak-anak pelajar nantilah. Dan satu lagi, walaupun saya ni bukanlah certified orang kata apa, certified educator lah untuk kelas point. Sebab kalau perasan semua, Microsoft lah apa semua, mereka semua ada sijil untuk apa pelatih-pelatih mereka yang orang kata apa, yang telah menghadiri kursus lah dan dapat sijil lah, maksudnya mereka certified. Untuk kelas point pun ada sebenarnya jurulatih yang certified. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi. Yang saya jumpa cuma jurulatih daripada luar negara lah. Bermula daripada tu lah saya belajar apa kelas point. Dan kalau ada yang tertanya-tanya, kelas point ni benda apa? Kalau saya kata kat budak, menatang apa kelas point ni? Natang apa? Jadi
Kalau tuan-tuan semua ni dah familiar dengan benda-benda aplikasi, aplikasi macam Quizizz. Kalau dalam Telegram kita ada Quizbot kan. Quizbot. Kemudian ada Quizwizard. Dan sebagainya. Itu Kahoot. Contoh lagi. Itu adalah orang kata apa? Aplikasi yang saya rasa ada persamaan dengan ClassPoint. Sebab apa? Dia lebih kepada quiz. Lebih kepada quiz. Macam mana kita nak integrate quiz ke dalam kelas kita, PDPR kita. Dan yang menariknya, ClassPoint ni dia bukan orang kata apa satu aplikasi yang asing. Maksudnya kalau kita nak guna dia, kita kena buka dia. Kena buka PowerPoint, kemudian kena buka pula satu aplikasi lain. Tak payah. Sebab apa? Sebab ClassPoint ni bila kita install dia nanti, bila kita download, install dia akan terus dimasukkan ke dalam PowerPoint kita. PowerPoint kita nanti saya akan tunjuklah. Menu di dalam PowerPoint. Jadi bila kita buat PDPR ni, kebanyakannya selalunya bila PDPR kita buat live session Google Meet ke Microsoft Teams ke, mungkin ada yang pakai YouTube live ke, Facebook live ke, kita mesti akan share screen kita, betul tak? Kita mesti akan share dan kebanyakannya kita bergantung kepada slide lah, slide PowerPoint. Jadi ini di mana ClassPoint ni dapat membantu kita. Sebab kita boleh selitkan ClassPoint, kita boleh selitkan quiz. Kita akan selitkan quiz. Untuk sekarang ni saya akan share dulu entire screen lah, keseluruhan screen saya. Saya besarkan sikit. Sambil saya mainkan video ni saya akan jelaskan. Dan saya rasa tuan-tuan tak dengar dia punya background music ni kan, sebab saya share entire screen. Saya akan jelaskan satu persatu. Apa yang berlaku. Yang pertamanya, kalau tuan-tuan pakai laptop, handphone pun boleh sebenarnya. Ini adalah website untuk ClassPoint. ClassPoint.io. Ini website untuk ClassPoint. Tuan-tuan boleh type kalau tuan-tuan pakai Google Chrome. Type di Chrome, di ruangan alamat atas tu, address tu, ClassPoint.io. Kalau yang jenis apa, geng-geng Apple kan, kami mana ada Chrome, mana yang ada Google Chrome, iyalah, hampa geng-geng kemas, hampa boleh pakai Safari, yang pakai Apple semua boleh pakai Safari. Sama juga type classpoint.io. Type dulu dan kemudian go, pergi tengok sampai mana. Ini adalah muka hadapan ataupun kita panggil home lah untuk website ClassPoint tadi. Dan depan-depan ni boleh nampak terang tantang. Boleh nampak perkataan free download. Dia tak tulis download saja, dia tulis free download. Sebab kalau dia tulis download saja mungkin orang tak download. Sebab free tu semua benda kita nak ambil tu selalu yang macam tu lah. Jadi boleh klik perkataan free download tu. Klik perkataan free download. Bila tuan-tuan dah klik perkataan download, dia akan keluar ni. Your name, your email dan juga organisation. Jadi isikan butiran yang diperlukan. Bubuh alamat email yang betul lah. Sebab apa, nanti dia akan hantar maklumat untuk mengaktifkan akaun di dalam email anda. Jadi your name, letakkan nama kita. Email dan juga organisation. Organisation ni boleh tulis nama sekolah, PPD dan sebagainya lah. Kalau saya tulis nama sekolah lah. Isi maklumat ni, kemudian baru tekan butang download now. Lepas tu automatic. Kalau Google Chrome dia akan automatic download. Nampak kat bawah tu belah kiri. Dia terus download dan bergantung kepada kelajuan ni lah internet tuan-tuan. Kalau darah lah. Kalau pelan mungkin esok lusa lah. Jadi saya tak akan tunggulah semua orang akan download kan.
Okey, nanti katakan ada apa-apa masalah, katakan hari ni ingat, biasalah benda kita belajar ingat, esok lupa, tak apa. Okey, sebab boleh tengok dalam YouTube PPDC. Akan di-upload semula lah. Okey, akan di-upload semula. Okey, lepas dah download, dia akan simpan dalam folder download lah. Okey, folder download. Okey, lepas tu buka file tersebut yang telah kita download tadi untuk install, dan mestilah kita tekan ataupun kita tick di butang I accept. Okey, license, terms and condition ni. Kemudian install. Okey. Install ni sebenarnya saya tak payah cerita banyak. Okey, install ni semua orang tahu, tekan next. Okey. Mana ada orang baca dah. Okey, tekan dah sampai habis. Kalau kelas point ni boleh tengok dia punya progress lah, bar dia yang colour hijau tu kan. Maksudnya baru setengah lah macam dalam video sekarang ni. Okey, tunggu. Okey, sampai hijau tu lengkap, dia akan keluar macam ni. Okey, yang ni menu ni, tekanlah next. Okey, sampai tak ada next lah, tekan. Okey. Okey, dan seterusnya, bila dah habis dah, tekan finish. Maksudnya selesai, kita dah install, apa Melayu dia, saya pun tak pasti. Kita dah install ClassPoint di dalam laptop kita. Okey, kemudian ada sikit lagi setup dia. Kalau yang macam ni dia ada update lah. Dia update siap-siap. Sambil-sambil tu nak buat terus pun boleh. Okay, nak buat kemudian pun boleh. Okay, kemudian dia bila dah selesai semua, dia keluar button Open PowerPoint. Open PowerPoint, boleh klik button Open PowerPoint. Okay, untuk tengok apa yang kita dah dapat bila kita install ClassPoint. Okay. Okay, Open PowerPoint. Dia akan bawa kita ke PowerPoint lah. Okay, ini bila kali pertama kita install ClassPoint. Kali pertama kita install ClassPoint akan keluar macam ni. Okay, dan tuan-tuan jangan keliru kelas sebab saya dah sebut point-point ni. Satu PowerPoint, satu ClassPoint. Bila kita install ClassPoint ni dia akan dimasukkan di dalam PowerPoint. Di dalam PowerPoint kita akan ada menu khas untuk ClassPoint. Okay. Kita tengok dalam video ni. Okay, bila kita nak mula dia, okay, dia dah bagi dah slide. Slide ni apa? Slide ni sebenarnya dia macam tutorial lah. Okay, tutorial. Dah nampak nak panah tu? Kat situ kita ada menu. Menu untuk ClassPoint kita. Okay, sekejap lagi saya tunjuk yang saya punya macam mana. Okay, dalam PowerPoint saya macam mana. Okay, dan kalau tengok sebelah atas kiri ni, dia ada sign up. Sign up ni, ini kali pertama kita nak masuk. Kita klik dekat button sign up. Okay, kemudian perlu isi butiran ni. Okay, first name, last name. Okay, organization sekali lagi. Sektor apa. Okay, yang tu dia ikut Mak Saleh punya tu. Buat apa pun tak apalah. Okay, ini Philippines. Dia daripada Philippines. Okay, kemudian email kita. Dan kita perlu create a password. Okay, create a password ni. Buatlah password yang tuan-tuan boleh ingat lah. Okay. Ikut sekolah 1 sampai 8 ke apa ke. Tapi ikut dia punya requirement lah. Okay, kemudian bila dah create password, dia akan jadi apa? Dia minta 6 digit verification code. Okay, yang ni kena ambil daripada mana? Kena ambil daripada email yang kita daftar tadi. Kena buka balik email. Dalam email tu dia bagi 6 digit. Okay, kod 6 digit dan isikan kat sini. Baru kita boleh aktifkan akaun kita. Okay, sebab tu awal-awal tadi kita nak download dia minta email. Okay, masukkan 6 digit yang telah diberi dalam email tadi. Tekan butang next. Okay, tekan butang next. Okay, dah siap. Kita boleh sign in. Okay, klik sign in. Buka balik PowerPoint kita, tengok apa jadi. Okay, yang ni
kalau kat sini ada video, watch video tutorials. Okay, kalau nak belajar tutorial sendiri pun boleh. Tapi kita ni lumrah kita selalu kita skip semua benda ni. Okay, kita suka explore sendiri lagi kan. Sama macam saya pun lalas saya explore sendiri. Jarang tengok video macam ni. Okay, kalau nak tengok pun boleh tengok sekali. Okay, kemudian kita dah sampai ke dalam PowerPoint kita. Okay, saya tutup saat video ni. Saya akan tunjukkan macam mana rupa PowerPoint saya yang dah ada orang kata apa tadi, class point tadi. Okay, saat. Okay, saya kena end show dulu. Okay, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok menu di sebelah atas. Okay, menu di sebelah atas. Kalau PowerPoint yang biasa, okay, kalau PowerPoint yang biasa dia ada ni lah. File, okay, kemudian home, insert, draw, design, sampailah help. Okay, tapi kalau tuan-tuan dah selesai install ClassPoint tadi, lepas help tu, tengok menu di sebelah paling kanan dia ada Igno ClassPoint. Dia ada satu menu baru khas untuk ClassPoint. Maksudnya benda ni dah ada dalam PowerPoint kita. Tak payah duk buka sana, duk buka sini, tak payah. Dia ada disekalikan di dalam ClassPoint kita. Okay. Okay, jadi antara menu yang ada adalah ni lah. Kalau tengok paling kiri ni, kalau saya boleh nampak akaun saya kat sini, mungkin kecil sikit lah. Tapi kat sini ada akaun saya. Dia tulis nama saya lah, Syafiq Yahya. Maksudnya saya dah login lah. Okay, saya dah login. Kalau tak login lagi, dia akan tulis sign in kat sini. Dah login dah, akan keluar semua menu ni. Okay. Dan menu ni saya akan ceritakan satu persatu lagi. Yang ni untuk buat apa, yang tu untuk buat apa, yang nu untuk buat apa. Saya akan ceritakan satu demi satu. Tapi sebelum kita sebelum saya cerita menu ni nak buat apa, fungsi nak buat apa, jom kita cuba dulu. Okay, jom kita cuba dulu satu daripada aktiviti yang boleh kita buat menggunakan ClassPoint. Okay, tuan-tuan, kalau tak ada handphone pun tak apa, tapi saya lebih prefer pakai handphone lah sebab tuan-tuan boleh tengok daripada pelajar sendiri apa pelajar nampak bila mereka buat ClassPoint ni. Okay. Okay, tuan-tuan boleh type di browser tuan-tuan. Yang color merah ni, yang pertama ni type classpoint.app. Okay, saya pun cuba juga classpoint.app. Kalau pakai laptop pun boleh. Okay, bukalah tab baru, classpoint.app. Tadi .io kan, .io tu itu hanya untuk download. Jadi bila kita nak bagi kat budak nanti, nak bagi link dekat budak, suruh mereka type classpoint.app. Okay, jadi bila tuan-tuan type classpoint.app, dah bagi alamat ni kepada pelajar, pelajar akan type. Okay, kemudian pelajar akan nampak apa? Pelajar akan nampak sebiji macam dalam slide saya sekarang ni. Yang sebelah kiri ni. Dia akan minta satu class code, satu lagi your name. Jadi boleh isikan nama dulu, boleh buh lah. Nama betul boleh. Okay, nama panggilan ke, nama manja ke. Okay. Nama di kampung ke. Okay. Buhlah nama tuan-tuan kat situ. Okay, isi nama dulu. Sekejap lagi saya bagi tahu kod dia. Okay. Okay, dah isi nama. Di atas dia ada ruangan untuk tulis class code. Class code. Tuan-tuan boleh type dekat class code tu. Kalau tengok screen Google Meet tuan-tuan ni, sebelah atas kanan dia ada kod dia 97871. Nampak ada orang lagi advance ni. Tak, dah masuk dah. Okay. Okay, lepas tu klik join. Okay. Dah ada 4 orang masuk. Kalau tuan-tuan nampak di screen GM ni, kat atas sebelah kanan ni boleh nampak number dia duk tambah. Maksudnya ada orang duk masuk lah ni. Kalau macam ni dah ada 5 orang pelajar yang join. Tuan-tuan boleh klik kat sini, boleh nampak. Okay, ada nama-nama peserta yang join. Okay, benda ni pelajar kalau kita share slide kita, pelajar tak nampak.
Kalau kau share window lah. Kalau macam saya ni, saya share entire screen. Jadi pelajar nampak lah semua ni. Okay, kita boleh tengok nama satu-satu yang ada. Okay, ada UI, ada SMKST, okay, Puan Nur Aida, Hang Kebun ada, dan juga Ellie. Okay, ini nama peserta yang kita ada hari ni. Okay, jadi boleh tutup yang ni. Okay, kalau nak tengok, boleh klik sini je. Dia keluar semua. Okay, dan juga QR code ni. QR code ni boleh juga diguna pakai. Mungkin ada budak yang lepas tak mau type. Jadi lepas boleh pakai QR code. Lepas scan saja, dia akan terus bawa masuk ke dalam kelas kita. Okay. Dan kod kelas kod ni selalunya dia berubah-ubah. Katakan saya tutup PowerPoint saya tutup, kemudian saya buka balik, nanti dia akan buat keluar kod yang baru pula. Jadi tuan-tuan kena alert lah benda tu. You duk share kod yang sama tiap-tiap kali, budak duk masuk, tak boleh, duk marah. Okey, kemudian ini contoh aktiviti dia. Okey, saya akan masuk slide seterusnya. Okey, ini contoh soalannya. Okey, di manakah anda bertugas? Okey, di manakah anda bertugas? Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat handphone tuan-tuan pun, yang nampak di skrin handphone tu adalah benda yang saya share lah, slide sebagaimana yang saya share. Macam sekarang ni, dia tak ada apa-apa lagi, cuma ada slide, di manakah anda bertugas, yang tu saja. Okey, tapi bila saya klik di sini, okey, ini fungsi class point yang pertama, word cloud. Okey, ini contoh aktiviti word cloud. Okey, tuan-tuan tengok di skrin GM. Okey, saya akan klik word cloud. Okey, dia akan keluar ni. Maksudnya soalan tu telah dimulakan. Jadi boleh tengok balik dekat app tadi, classpoint.app tadi dekat handphone tuan-tuan. Boleh masukkan jawapan. Di mana tuan-tuan bertugas? Boleh tulis jawapan. SK apa, SMK apa. Okey, boleh type kat situ. Okey, ya, ada SMK Taman High Tech. Ya, ada kulim lah. Okey, Sungai Petani. Yes. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok macam mana kita boleh tengok respon pelajar, boleh tengok di skrin GM sekarang. Okey. Okey, boleh tengok di skrin GM sekarang. Ini adalah respon daripada pelajar. Okey. Katakan saya ambil SMK Taman High Tech. Saya klik dekat jawapan SMK Taman High Tech. Dia akan keluar apa? Okey, ini datangnya daripada Puan Nur Aida Sapian. Okey, Puan Nur Aida. Okey, katakan saya klik SJKC Sunjian. Okey, ya, datang daripada Cikgu Oi. Okey, anak bukit, siapa main anak bukit ni? Okey, Cikgu Oi juga. Okey, sebab yang ni tadi saya set dia boleh multiple answer. Maksud boleh jawab lebih daripada sekali. Nak 30 kali, berapa kali pun boleh. Okey, yang tu saya akan tunjuk kemudian. Okey, tuan-tuan. Sebenarnya class point ni juga dia ada tempoh masa. Maksudnya soalan ni saya boleh set. Katakan saya nak buka seminit. Maksudnya selama seminit tu budak boleh buat jawapan. Okey, selama seminit. Lepas seminit tu dia akan tutup terus. Tapi yang ni saya tak bermasa. Jadi saya boleh cuma, kalau saya nak tutup, saya cuma tekan button close submission. Okey, bila saya close submission maksudnya siapa-siapa pun tak boleh hantar dah. Siapa-siapa pun tak boleh hantar dah jawapan. Jadi kemudian saya boleh klik button ni save for review. Save for review ni maksudnya jawapan tadi, jawapan yang diberikan oleh pelajar tadi kita akan simpan di dalam PowerPoint kita. Okey, kita akan simpan dalam PowerPoint kita. Okey, kemudian katakan sambil kita present kita nak ulas jawapan lima, kita boleh klik balik dekat bawah ni view responses. Tadi dia kalau ungu kan. Ni dia jadi hijau dah. Dia dah ada maklumat dalam ni. Klik sini. Okey, kalau tak puas hati kau macam ni rasa kecil, boleh tekan button atas ni insert result as slide. Apa jadi? Kita tengok. Terus dia masukkan dalam slide PowerPoint kita jawapan budak-budak tadi. Okey, ini word cloud. Word cloud ni macam apa? Selalu yang kita duk hias kelas kan, dia ada apa? Positive word semua macam tu lah. Okey, katakan saya tutup slide show saya. Tengok ada ke tak slide jawapan tuan-tuan tadi? Okey, ya, ada di sebelah kiri ni. Okey, ada jawapan tuan-tuan disimpan di sini. Itu adalah satu ciri class point. Dia boleh simpan terus jawapan pelajar ke dalam PowerPoint kita. Jadi bergunalah tuan-tuan. Sebab tu boleh jadi bahan evidence dan sebagainya. Okey, kita masuk kepada slideshow balik. Okey, seterusnya.
Okey, terima kasihlah kepada ada peserta yang daripada luar daerah SIG pun ada. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kepada mungkin yang ada baru masuk, boleh pergi di browser, type classpoint.app. Okey, classpoint.app dan masukkan kelas kod 97871. Okey, dan kemudian isikan nama supaya dapat join kelas saya lah. Okey, classpoint.app tu biarkan dulu. Dia kalau tak kacau, dia akan terus login. Biar, jangan kacau dah. Okey, sekarang ni saya akan cerita apa lagi fungsi yang ada. Okey, fungsi lain di dalam menu ClassPoint ni, yang pertamanya, yang ni ada di dalam PowerPoint kita. Ada di dalam point kita. Okey, PowerPoint kita bahagian atas tadi. Yang pertama, dia ada annotation settings. Annotation. Okey, bila kita dengar perkataan annotate, kita dah tahu lah annotate ni maksud untuk kita conteh-conteh. Okey, nak bulat ke, nak doodle lah sebenarnya tu. Nak doodle. Okey, nak tulis kan, nak contiang. Kan kita cikgu kan kadang-kadang bila mengajar, skrin duk keras, tak syok, nak kena contiang juga kan. Boleh pakai annotation setting. Okey, yang kedua, kita ada yang ni yang fungsi yang membuatkan orang pakai ClassPoint ni, dia ada interactive quiz. Dia ada quiz interaktif. Okey, multiple choice, iaitu soalan aneka pilihan. Kena word cloud yang kita buat tadi. Okey, itu adalah word cloud. Short answer, okey, jawapan pendek lah, subjektif, jawapan pendek. Slide drawing, nak melukis pun boleh. Nak suruh budak-budak lukis kat handphone lah kan. Orang kata apa? Freehand yang lukis. Okey, kemudian image upload. Dan kita juga boleh suruh pelajar upload gambar di dalam ClassPoint kita. Okey, seterusnya yang ketiga ada share PDF. Okey, leaderboard. Share PDF ni kita boleh kongsi. Okey, kita boleh kongsi slide kita. Mereka scan, terus dapat slide kat mereka. Okey, dalam bentuk PDF. Kemudian leaderboard dan delete all responses. Okey, delete all responses ni maksudnya sekejap saya akan jelaskan dengan lebih lah. Okey, delete ni maksudnya respon tadi. Yang jawapan pelajar tadi. Saya boleh delete. Okey, kalau saya tak mau semua slide saya ni lah. Tapi selalunya kita tak delete lah, kita simpan lah kan. Tu jawapan pelajar kan, bukti kita, evidence kita, okey, dan sebagainya. Okey, yang ni semua tengok kat mana? Yang ni semua akan berada di bahagian atas ni. Okey, menu bahagian atas ni tuan-tuan. Okey, semua ada kat atas ni. Okey, semua ada kat atas ni di dalam PowerPoint kita. Okey, saya bagi contoh. Dia senyap pula. Okey, tak apa. Saat tak ada masalah. Kita boleh buka balik. Okey. Okey, ini soalan yang tadi tuan-tuan. Ni kita dah habis slideshow dah. Nampak tak perkataan word cloud kita ni? Asal dia tadi color purple. Dia dah jadi color hijau. Maksudnya ada data dalam tu, kita boleh tekan kat sini. Okey, dia akan keluar sebelah kanan ni ada satu sub menu dia kat sini. Kita boleh tekan view responses. Okey, dapat balik jawapan anak pelajar tadi. Itu kalau kita tekan save lah tadi. Lepas mereka dah jawab, kita tekan save, ada benda tu. Kalau kita tekan delete responses, automatik jawapan ni akan hilang. Tak ada dah maklumat tersebut. Okey, itu fungsi word cloud. Okey, dan kalau tengok ni, okey, saya bagi contoh lain. Saya buka slide lain. Kita duplicate slide. Okey, saya tunjukkan bagaimana saya buat soalan ni. Okey, di manakah anda bertugas? Okey, soalan ni jangan pening apa. Okey, jangan duk fikir nak buat apa, nak buat ke mana ni. Okey, benda ni senang je. Tuan-tuan cuma type macam biasa. Okey, macam buat slide biasa. Type sahaja soalan apa yang tuan-tuan nak. Okey, macam ni di manakah anda bertugas. Okey, kalau tuan-tuan tengok ni, saya pakai kotak yang asal je. Saya tak ubah apa. Kotak yang asal je, saya type. Okey, saya type. Okey, kemudian yang ni dia belum dilinkkan dengan ClassPoint. Kalau nak linkkan dengan ClassPoint, pergi dekat menu ClassPoint tadi. Tadi saya nak buat apa? Word cloud kan. Jadi saya tekan. Pastikan saya dah dalam slide inilah. Slide yang saya nak ni, saya tekan word cloud. Automatik perkataan word cloud tu akan keluar di slide yang kita dah ada tadi. Okey, perkataan word cloud tu keluar. Jadi perkataan word cloud ni nak talk kat mana pun boleh. Asalkan nampak lah. Okey, sebab perkataan ni kita akan tekan nanti untuk aktifkan soalan. Jadi, kalau tuan-tuan tekan word cloud ni, dia akan keluar pula menu sebelah kanan. Okey, menu sebelah kanan, kalau boleh nampak kat sini, saya besarkan sikit. Tak boleh besar menu sebelah kanan tu, boleh besar ni je. Okey, tak apa. Okey, dia ada kat sini limit number of submission to 1. Itu maksudnya apa tuan-tuan? Kita boleh
tick kat sini, maksudnya pelajar hanya boleh hantar satu jawapan sahaja. Kalau macam saya tadi, saya tak tick sebab tu ada orang boleh jawab 2 kali. Okay. Kemudian play option, start question with slide. Okay, kalau tuan-tuan nak soalan tu bermula, sebaik saja kita buka apa slide tu, soalan bermula, boleh ambil pilihan ni. Boleh tick. Okay. Tapi kalau saya tak syok lah, saya biar mereka tu tunggu-tunggu. Bila saya tekan lah, pakat jawab. Okay, kemudian minimize result window after question starts. Okay, ini kalau nak dapat respon tadi, respon daripada pelajar tu kita tak nak tengok. Okay, terpampang di screen, kita boleh pilih menu ni. Maksudnya nanti dia akan minimize. Kita nak tengok, kita buka. Okay, yang ni saya cakap tadi. Close submission after tutup. Okay, ruangan jawapan tu selepas 50 seconds to 5 minutes. Boleh pilih kalau nak masa lah. Okay, kalau saya selalunya saya biar dulu sebab kadang-kadang ada yang internet slow lah apa kan. Kita tak tahu. Okay, jadi saya tunggu agak-agak agak-agak orang kata apa, dah ramai jawab, saya akan tutup lah. Okay, itu fungsi yang pertama, word cloud. Okay, saya padam balik. Mudah. Type soalan, kemudian di atas ni, klik. Nak soalan jenis apa? Word cloud. Okay, tekan word cloud. Okay, kemudian set. Apa setting yang tuan-tuan nak? Ikut kesesuaian dia. Dan ingat, bila kita masuk slideshow, kena buat apa? Nak aktifkan, kena tekan word cloud tu. Button word cloud tu kena tekan. Baru dekat pelajar akan timbul soalan. Kalau tidak, pelajar dia tak boleh respon apa-apa. Dia cuma boleh tengok slide saja. Okay, seterusnya. Kita tengok contoh. Okay, contoh lain. Kalau tadi soalan word cloud. Okay, yang ni saya pakai multiple choice. Okay, soalan berbentuk aneka pilihan. Okay, sama juga. Okay, katakan saya delete dulu. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Okay, ni soalan ni saya type lah. Cuma saya tukar apa font, color biasalah. Okay, ni soalan dia. Kemudian saya nak tulis multiple choice. Okay, saya pergi dekat menu, ambil multiple choice. Okay, keluar button dia. Okay, kalau nak set, tekan butang multiple choice ni. Okay, dia kat bawah ni ada number of choices. Berapa pilihan? Saya bagi 4 pilihan jawapan, A, B, C, D. Jadi saya pilih 4 lah. Okay. Okay, kemudian ada fungsi allow selecting multiple choices. Yang ni kalau mungkin dalam 4 jawapan tu ada 2 jawapan betul, boleh klik kat sini. Kalau 1 tak payahlah. Kemudian has correct answer. Okay, ada jawapan yang betul. Contohnya kalau saya klik kat sini, katakan jawapan yang saya nak orang jawab gembira saja. Okay, sebab saya bias. Saya nak semua orang jawab gembira. Okay, jadi saya buh jawapan dia B. Okay. Kemudian competition mode. Sekejap lagi saya ceritakan. Kemudian play option, start question with slide. Yang ni sama macam tadi. Maksudnya bila kita mula slide, terus budak boleh jawab. Kalau saya biar kosong macam ni, kena tunggu saya aktifkan lah. Kemudian, okay, yang ni pun sama, masa. Okay, kalau boleh. Okay, kemudian kita cuba dulu. Okay, penting untuk kita cuba tuan-tuan sebab nak tengok daripada pandangan pelajar dan juga pandangan kita apa kita nampak di skrin. Okay, sekarang ni saya akan klik button multiple choice. Jadi tuan-tuan boleh sedialah dengan jawapan masing-masing. Okay, saya klik multiple choice. Okay, pilih. Tengok dekat skrin input. Apa yang tuan-tuan nampak? Okay, multiple choice. Buka balik ya yang tadi, yang kelas point tadi. Cuba refresh balik lah. Okay, apa perasaan? Okay, pilih. Cuma kat situ dia tak tulis lah A apa, B apa. Dia cuba tulis A, B, C, D. Kena tengok di slide baru nampak. Tapi tak ada masalah sebab slide pun dipaparkan di situ. Okay. Okay, dah ada 4 orang jawab. Jadilah ni. Okay. Jadi ini maklumat yang tuan-tuan dapat. Tengok di skrin GM tuan-tuan. Okay, boleh nampak. Okay, seorang jawab A. Okay. Hang Kebun dia jawab A. Okay. Kemudian ada 3 orang jawab B. Okay, Puan Aida, Ui dan juga Cikgu Hasli ni kan, Ali ni. Okay, kemudian 3 orang ni jawab B. Okay, jadi kita boleh nampak, oh ada seorang lagi tambah. Okay, SMKST dia jawab B. Okay, jadi kita boleh tengok siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, siapa jawab C, siapa jawab D. Okay. Okay, katakan kalau tuan-tuan tak nak tengok respon, boleh klik kat button ni. Respon gambar biji mata ni. Okay, kalau klik ni kita tak nampak, kita cuma nampak graf tu ada dot main loading tu. Okay, kalau buka balik kita nampak lah. Okay, saya tutup, close submission, saya save for review.
Okey. Kemudian boleh tengok balik jawapan. Kalau nak apa mungkin nak macam apa dialog, kita nak buat konon-konon macam dialog prestasi kan. Kita insert result as slide, terus dimasukkan slide tersebut di dalam kita punya PowerPoint lah. Kita boleh ulas lah pelajar. Oh, ada seorang ni jawab A. Okey. Ada seorang jawab A, yang lain semua jawab 4. Kemudian boleh bincanglah soalan tu dan sebagainya. Okey. Itu untuk multiple choice question. Sama juga. Okey, buat soalan dulu. Kemudian tekan menu multiple choice, masukkan, kemudian ubahlah dia punya setting ikut kesesuaian tuan-tuan mahu lah. Nampak tak kat sini? Dia masih lagi tersimpan dalam slide kita, tak ada masalah. Okey, kemudian tadi multiple choice, word count, word cloud kita dah buat, kemudian short answer. Kita akan ke soalan berbentuk jawapan pendek pula. Okey. Okey, kita tengok soalan jawapan pendek macam mana setting dia. Okey, saya delete dulu. Okey, soalan saya dah buat dah. Biasa advance. Okey, ikan apa berkepala dua? Okey, ikan apa berkepala dua? Teka-teki je ni. Okey, jadi ni sesuai lah untuk soalan subjektif kan. Jadi saya type macam biasa, type je. Okey. Biasalah dengan budak-budak ni kita bola kala-kala sikit, ada gamak sikit kan. Okey, kemudian pilih menu short answer. Okey, saya tekan short answer. Okey, timbul kat sini dan keluar menu sebelah kanan ni. Okey, jadi kat sini ada pilihan baru yang tadi tak ada. Okey, yang ni ada hide participant names when viewing responses. Maksudnya kita boleh orang kata apa, padam nama dia. Kita dapat respon, kita dapat jawapan daripada pelajar tersebut tapi tak dinyatakan nama. Kan? Tapi kalau saya prefer dapat nama lah. Okey, boleh tahu dia ni jawab apa, dia ni jawab apa. Okey, kemudian yang lain semua sama macam tadi. Okey, jadi saya masuk slideshow. Okey, yang ni saya masuk slideshow, lepas tu saya keluar balik sebab saya nak tunjuk macam mana gaya buat tu. Kalau tuan-tuan nanti dah buat siap-siap dah, slideshow terus lah. Okey, saya tekan button short answer. Oh, kita ada tambah seorang yang baru masuk ni. Okey, short answer. Okey, sila jawab. Ikan apa berkepala dua? Oh, boh lah jawapan apa yang tuan-tuan rasa? Teka-teki. Tu je. Okey, boleh tengok kepada siapa yang dah siap, boleh tengok dekat skrin GM kita. Boleh nampak respon. Kan tadi saya pilih, saya tak tekan tick tak tick dekat nama tu. Jadi saya boleh nampak siapa jawab apa. Okey. Kita ada, setakat ni kita ada 3 jawapan. Okey, saya kongsikan jawapan ni. Puan Aida kata ikan cacat. Okey, ikan cacat macam gamak tadi juga. Okey, ikan cacat. Kemudian ibu ikan dan anaknya. Boleh jadi kan noh, ibu dengan anak. Jadi ada 2 kepala. Okey, kemudian Cikgu Hasli kata ikan edit. Oh, dia orang IT lah. Dia ikan edit. Okey, kemudian saya tutuplah dulu. Saya tutup dulu. Kalau teka-teki ni buka sejam pun tak habis. Okey, macam-macam jawapan keluar lagi. Saya tutup dulu. Okey, kemudian macam biasa, boleh tekan button save. Boleh tekan button save. Okey. Kemudian kita boleh tengok balik respon pelajar. Okey, apa yang pelajar jawab. Okey, nampak tak kat sini kita boleh like jawapan dia. Okey, kita boleh like jawapan dia. Kita boleh download dan kita boleh juga delete kalau kita rasa tak sesuai kan. Boleh juga. Kemudian macam biasa kita boleh insert result as slide. Okey, tengok apa jadi. Okey, yang ni bila kita insert result as slide, kita nampak tu Puan Aida jawab apa. Okey, SMKST jawab apa. Cikgu Hasli jawab apa. Okey, nampak terus jawapan, masuk terus dekat slide on the spot. Okey. Jadi pelajar ni sebenarnya kalau jawapan depa kita dapat kupas on the spot, rasanya lebih orang kata apa, lebih praktikal, lebih baguslah. Okey, segera kita dapat ulas benda tengah panas-panas lagi. Okey, itu contoh untuk short answer. Okey, saya tutup dulu slideshow. Okey. Nampak dekat slide PowerPoint kita pun dia dah simpan siap-siap dah. Kalau tak mau nanti delete je lah. Okey, boleh delete je. Okey, katakan macam tadi kan. Soalan nombor apa tadi? Soalan nombor 1 tadi katakan tak mau. Okey. Pilih slide ni, tekan button delete saja. Okey, ataupun delete slide pun boleh. Okey. Dan satu lagi boleh pakai ni delete all responses. Yang ni boleh pakai tapi dia akan delete semua sekali. Dia akan delete semua sekali. Maksudnya dia tak akan simpan dah. Dia tak akan jadi hijau dah kat sini. Dia akan jadi colour purple balik. Semua akan jadi colour purple balik.
Ada satu lagi soalan. Ni soalan subjektif juga. Short answer. Okey. Sama juga macam tadi. Okey. Mula-mula type dulu soalan, kemudian kita ambil fungsi short answer. Okey, kali ni saya nak ambil ni pilihan ni, hide participant names when viewing responses. Maksudnya saya tak tahu siapa jawab. Jadi bolehlah jawab. Okey, nak tulis jawapan apa pun tulis. Kita tak tahu siapa jawab benda ni. Okey. Masuk ke slideshow. Okey, masuk ke slideshow. Aktifkan soalan. Saya akan aktifkan soalan. Okay, binatang apa yang seluruh tubuhnya di kepala? Jadi saya klik short answer. Okey, saya klik short answer. Okey, saya nak hide nama participant. Okey, baik. Okey, short answer. Binatang apa yang apa tadi? Binatang apa yang seluruh tubuhnya di kepala? Ui, laju. Lepas dah Google lah tadi. Tadi saya sangkut lama. Mana Haji? Okey. Okey, tak apa. Okey, ada orang kata kutu. Ada seorang jawab ketam. Okey, kalau ikut jawapan saya Google tu memang kutu. Okey. Tak tahulah ketam. Ketam boleh lah. Tubuhnya di kepala boleh jadi kot orang ketam. Sebab ketam dia tak ada badan kot ni kan. Boleh jadi kot. Okay, tapi kalau ikut jawapan asal dia, kutu lah. Sebab dia duduk kat kepala kita. Jadi semua kaki, kepala dia, hidung dia, mata dia, semua duduk kat kepala. Okay, close submission. Macam biasa kita boleh tekan save for review. Okay. Jadi boleh view response. Okay. Tengok jawapan benar. Kita like ketam ni nampak lain sikit. Okay, gaya dia pick up tu lain sikit. Okay, mungkin dia tak ada Google kot. Jawapan ikhlas lah. Okay, kemudian insert result as slide. Okay, kalau nak kongsi kepada pelajar. Jadi kalau tadi kita nampak nama kan. Yang tadi kita dah pilih supaya kita simpan nama ni. Kita rahsiakan. Jadi kita tak nampak siapa jawab kutu, siapa jawab ketam. Kita tak nampak. Okay. Jadi mungkin ada pelajar yang suka macam tu kan. Kadang-kadang dia tak suka nampak nama dia kemudian kena jawapan salah pula kan. Allah. Okay. Dia jadi tak semangat ke macam mana ke. Tuan-tuan lagi kenal lah pelajar tuan-tuan macam mana. Tapi saya jenis pedai lah. Okay. Tak ada nama lagi senang. Okay. Kemudian. Okay. Ini contoh untuk soalan berbentuk slide drawing. Okay. Kalau slide drawing. Macam biasa, typekan soalan lukis gambar bunga. Okey, jadi slide drawing, pergi dekat menu kelas point tadi, ambillah slide drawing. Kita tengok slide drawing, menu dia lain tak? Okey, sama juga menu dia. Boleh rahsiakan nama peserta. Okey, kemudian biasalah start question with slide, minimize, kemudian boleh letakkan masa. Okey, jadi kita tengok. Tuan-tuan boleh lukis tak? Saya boleh lukis tak? Jom kita tengok. Okey, saya aktifkan slide drawing. Okey, tengok di classpoint.app dekat handphone tuan-tuan ataupun di mana-mana tab kamu lah. Okey, macam mana nak lukis? Kalau pakai handphone senang lah. Okey, pakai handphone cuma drag apa jari kita lah kat situ. Okey, tekan open slide dulu. Kemudian boleh pilih kat bawah tu ada colour apa nak. Okay, kalau saya bunga colour merah lah, wajib lah. Okey. Kemudian buatlah sikit. Okey, ada daun ke apa ke kan. Pilih colour kat bawah tu. Kalau ada drawing tablet, boleh pakai drawing tablet. Okay, kalau budak dia pakai jari je lah kan. Okay, terpulang lah. Okay, boleh lukis kat situ. Kemudian, boleh buat apa? Boleh tekan butang submit. Okay, boleh tekan butang submit untuk hantar gambar bunga tadi. Okay. Ni dah ada jawapan daripada Hang Kebun dan juga Puan Aida. Oh, comelnya bunga dia. Dia kalau perempuan ni memang pandai lukis. Kita tengok kat mana pun dia lukis tu okey lah daripada orang lelaki. Mak cikgu Hasli tak apa ni yang tak lukisan dia tu. Nampak tak? Dia lelaki memang betul. Okay. Okay. Saya close submission. Okay. Kemudian saya insert result. Okay. Ni kalau nak melukis. Okay. Image uploaded by Nur Aida Sapian. Okay. Boleh tengok. Wah. Dia lukis 3 kuntung bunga. Okay. Bunga. Okay. Kalau ikut hati Aida ni, dia nak lukis lagi viral tadi. Okay. Tapi dah arahan kata bunga, dia buh lah juga bunga. Okay. Ni daripada Hang Kebun. Okay. Hang Kebun ni, tengok gaya bunga ni lah. Bunga yang kita duk tahu lah. Okay. Bulat tengah. Kelopak 5. Macam tu. Okay. SMKST. Okay. Ni bunga dia ada smiley. Comel bunga dia.
Okey, itu adalah fungsi lukis. Okey, slide drawing. Okey, slide drawing. Slide drawing ni pun macam saya ajar bahasa kan, saya tak pakai lukis tapi saya pakai untuk buat macam hari tu saya buat ejaan. Okey. Ejaan spelling. Kalau kita spelling, kalau kita suruh lepas type, kalau handphone ke, laptop ke, kadang-kadang dia ada apa, panggil apa, yang spell checker tu kan. Kadang-kadang dia boleh apa automatik. Kita eja salah, dia perbetulkan. Ataupun dia bagi cadangan perkataan betul. Jadi bila saya buat spelling, ejaan, saya pakai ni lah, apa menu slide drawing. Lepas kena tulis pakai tangan eja. Okey, tulis pakai tangan. Okey. Okey, itu slide drawing. Seterusnya, menu seterusnya kita boleh tengok image upload. Okey, sama juga macam tadi. Tulis dulu soalan. Okey, kemudian pilih menu image upload. Okey, kalau nak tunjuk balik macam ni lah. Okey, type dulu soalan dah siap, buat gambar sikit. Okey, apa bajet keyword. Okey, bagi comel sikit. Okey, kemudian kita pilihlah image upload. Image upload kita tengok menu dia sama yang macam tadi. Okey, hide participant names dan sebagainya. Okey, image upload. Image upload ni kalau saya suka pakai kadang-kadang apa? Tahu tak kita kadang-kadang Google Meet kan, budak-budak ni kadang-kadang dia hilang. Kita panggil nama dia keluar tak ada. Okey. Jadi saya akan masukkan image upload ni, saya kata okey, selfie satu gambar. Okey, ada selfie lah duduk kat mana? Okey, kat kebun ke mana ke. Dan saya kerap juga pakai image upload ni untuk apa orang kata apa? Set induction. Okey, set induksi. Kadang-kadang saya buat spontan lah. Saya kata upload gambar yang ketiga di dalam galeri telefon. Lepas pun upload, tengok ada gambar apa. Okay. Upload apa aktiviti terkini kamu. Budak pun upload, ada yang upload gambar apa. Gambar tengah apa makan, okay, gambar pinggan kan. Kalau kelas tengah hari lah, lepas selalunya buat macam tu lah. Lepas upload gambar ikan bakar lepas. Okay. Kadang-kadang yang apa upload gambar apa naskah Al-Quran, okey, nak abang kata saya baca ni. Okey, macam-macam lah budak-budak ni panggil lepas. Okey, kita boleh cuba kalau image upload. Okey, boleh tengok di skrin saya aktifkan image upload, saya klik image upload. Okey, jadi boleh cuba apa gambar yang boleh share korang. Okey, cara nak apa jawab dia cuma klik to choose image. Okey, jadi pilihlah foto daripada library ataupun galeri kita, galeri handphone. Tengoklah gambar apa-apa yang sesuai. Okey. Okey. Okey, kemudian dah upload gambar tu, tekan confirm. Tekan confirm. Alah, ada orang tangkap gambar saya lah. Aduh. Okey, macam biasa. Okey, sebab kita tak set masa, jadi budak boleh jawab selama mana pun sampai kita klik close submission. Jadi kat sini saya klik close submission. Okey, kemudian saya nak save a review. Okey, save a review. Kemudian saya nak insert result as slide. Saya nak masukkan tulis slide saya. Okey. Ni saya ni hang kebun ni. Okey, sajalah. Okey, di gambar apa gambar saya mengaji dulu waktu semester berapa ni, waktu degree lah. Yang baju merah ni saya ni belakang. Okey, ni semua classmate lah. Okey, classmate. Okey, TESOL dulu di UiTM. Okey, ni gambar daripada Cikgu Hasli. Okay, apakah semua pendidikan menarik dalam delima? Bagus dia iklan kat sini. Okay, sambil tu kita boleh tengok. Okay, banyak bahan sebenarnya. Okay, selain daripada apa yang ada di apa YouTube STP, okay, tu kira bahan lah juga tu. Kita ada EduWeb TV, okay, Didik TV, okay, macam-macam lagi. Okay, kemudian upload gambar mana ni? Dekat Lombok mana ni? Okay, dia buat photoshoot apa rasanya ni. Kemas apa ni. Okey, kemudian ini gambar saya. Ni segan ni, jangan share macam ni. Okey, itu adalah contoh image upload. Okey, image upload. Okey, kemudian kalau kita tengok balik dekat menu PowerPoint saya kat atas ni, dia ada whiteboard. Okey, whiteboard saya tak terangkan tadi. Whiteboard ni nak buat apa? Okey, whiteboard ni kita pakai bila kita dah slideshow dah. Okey, tekan slideshow.
Okay, kalau dah install ClassPoint, dia akan menu bawah ni. Dia ada laser point ni, boleh pakai laser point. Yang ni biasalah, kamu apa punya pen kita nak conteng-conteng ni. Okay, pilihlah color bar nak conteng, nak tulis, nak doodle. Ada pemadam, boleh padam balik. Okay, kemudian dia ada icon kat sini, dia tulis whiteboard. Bila tekan whiteboard, dia akan keluar ni. Jadi boleh pilih nak whiteboard yang putih semua ke, blackboard ke, ataupun rule paper. Rule paper kertas bergaris lah. Okay, contohnya kita ambil blackboard. Okay, apa kita boleh buat? Kita boleh doodle lah. Kalau ada drawing tablet, bolehlah conteng atas ni. Okay, nak tulis ke, nak conteng. Dia macam apa kata? Lebih kurang Jamboard lah. Lebih kurang Jamboard. Boleh tulis-tulis atas ni. Okay, dan sebagainya. Tapi cuma setakat ni, cikgu saja yang boleh tulis lah. Cikgu boleh tulis, boleh conteng. Dan dia pun sama juga, bila kita dah conteng kat sini, okay, bila kita nak tutup slideshow, dia akan tanya, want to keep your ink annotation? Kalau kita tekan keep, automatik dia akan simpan slide tersebut di dalam slide kita tadi, dia akan simpan. Okay. Okay. Jadi seterusnya kita ada lagi menu kat atas ni. Okay, selepas multiple choice, word cloud, whiteboard tadi kan, slide drawing, image upload, kemudian kita ada share PDF. Share PDF ni apa tuan-tuan? Kalau kita klik share PDF ni, dia akan keluar. Okay, saat dia tengah loading. Okay, dia akan keluar QR code. Okay, jadi pelajar, QR code dan juga link terus. Okay, pelajar boleh scan QR code, dia akan terus dapat slide. Kalau tuan-tuan nak slide saya, tuan-tuan boleh ni. QR code sekarang. Boleh scan sekarang. Dia akan bagi slide yang telah pun ditukarkan dalam format PDF. Mana tahu kot nanti nak present kat kawan kat sekolah pun boleh. Okay, untuk rujukan dan sebagainya. Okay, kemudian dia ada juga bagi link. Okay, kalau kita klik link ni, dia akan bawa kita nampak. Okay, slide yang terus telah pun dia convert ke dalam bentuk PDF. Okay, tak ada masalah. PDF pun kita boleh pakai untuk presentation. Okay, budak kita mengajak budak nak rujuk nota, bagilah lepas scan, simpan dalam laptop ataupun handphone pun boleh, tak ada masalah. Okay, kemudian kalau kita tengok balik PowerPoint kita tadi. Okay, leaderboard. Leaderboard ni fungsi dia apa pula? Okay, leaderboard ni sebenarnya untuk macam kita ni, kalau kita klik leaderboard, dia keluar the competition has not started. Okay, belum bermula lagi pertandingan. Okay, kita tak mula lagi. Okay, jadi dia tak ada leaderboard ni macam quizzes kan. Dia keluar apa ranking apa semua tu. Macam tu lah, nombor 1 siapa skor dia berapa, nombor 2 siapa skor dia berapa. Okay, itu. Okay, itu leaderboard. Kemudian delete all responses, yang ni saya dah cerita tadi. Yang ni adalah untuk kita delete semua respon. Maksudnya jawapan pelajar tadi. Dia tak simpan dah. Kalau tekan ni, automatik dia akan buang semua. Dia tak akan simpan langsung dah. Dan kemudian dekat menu help ni biasalah. Yang ni untuk bantuan saja, untuk rujukan kita. Okay, apa menu leaderboard tu? Kalau kita tengok balik, soalan MCQ tadi. Aneka pilihan, kita tekan multiple choice ni. Kita boleh tengok sebelah kanan dia. Dia ada apa? Dia ada ni. Kalau nampak kat sini dia ada nombor 1, 2, 3. Dia ada competition mode. Competition mode ni apa? Competition mode ni adalah mode pertandingan. Dia akan jadi macam quizzes tu. Budak-budak akan bertanding. Dapat markah lagi tinggi, jawab betul. Okay, naik ranking atas, turun ranking bawah, salah. Okay, tambah markah lagi dan sebagainya. Itu competition mode. Okay, tengok apa akan jadi kalau saya tekan competition mode. Competition mode ni hanya untuk multiple choice saja. Okay, soalan ABC saja boleh pakai competition mode. Okay, saya tekan competition mode. Automatic. Okay, button multiple choice ni dia ada gambar trofi ni. Maksudnya yang ni dia dah masuk dalam competition mode. Competition mode ni sesuai lah untuk kita nak cari pemenang. Okay, siapa nombor 1, siapa nombor 2. Okay, siapa apa yang macam tak menguasai topik ke dan sebagainya. Okay, untuk kita tengok ranking. Okay, kita akan cuba competition mode. Kita cuba competition mode lah. Saya dah ada buat quiz sikit. Okay, saya ada buat quiz sikit. Ada quiz 5 soalan berkaitan dengan ClassPoint. 5 soalan. Jadi tadi kalau saya tengok tadi, okay, masih ada 6 orang. Saya harap ada lagi. Okay, 6 orang yang berdaftar dalam ClassPoint saya ni. Okay, saya akan masuk kepada competition mode. Saya ada soalan quiz. Okay. Okay, ini soalan yang pertama. Saya klik multiple choice. Okay, boleh buka
Class point app tadi boleh jawab. Okey, soalan pertama dia tanya apa? Dia tanya, di manakah anda boleh muat turun perisian class point? Okey, classpoint.io ke, .oi ke, classpoint.oi ataupun classpoint.com. Okey, boleh pilih jawapan option A, B, C or D. Kemudian you klik submit, tekan button submit. Okey, ni macam kelas kita juga bila kita dah ajak, last kali kita buat apa? Mestilah pengukuhan sikit kan. Summative sikit. Okey, kemudian saya close submission. Okey, kemudian yang ni lain sikit. Kalau tadi kita ada save kan, save response, yang ni dia ada leaderboard. Kalau tengok dekat screen GM, dia ada screen leaderboard. Okey, button leaderboard ni, tekan button leaderboard, dia akan nampak ranking. Okey, ranking 1000 markah adalah Cikgu Hasli. Okey, kemudian OI, okey, di nombor yang kedua, dan juga Puan Aida di nombor yang ketiga. Cikgu Syafiq. Ya, betul. Ya. Sekejap. Okey. Saya pun tengah mesyuarat sambil banking. Ni kenapa Cikgu Ali tu dapat 1000 poin sedangkan jawapan yang lain semua sama, betul? Ya. Dia sebab kepatasan dia ke apa? Ya, betul. Okey, soalan Oh, ya ke? budak-budak pun kadang-kadang mereka tak tahu. Kadang-kadang mereka duk tunggu orang jawab, mereka kononnya nak jadi hero lah jawab last minute. Okey, tapi sebenarnya bila kita jawab lagi cepat, markah kita lagi tinggi. Itulah sebab tengok semua jawab betul ni. Tapi jawapan Cikgu Hasli yang paling cepat tekan jawapan tu. Jadi markah dia paling tinggi. Insert as a slide. Okey, jadi boleh nampak ranking. Okey, kalau tak mau tunjuk lagi kat pelajar, tak payahlah insert slide lagi. Okey, biar dulu. Sekejap baru insert. Okey, soalan yang kedua. Okey, elok kita ada 4 orang ni. 4 orang, 4 boleh naik ni pentas lagi. Okey, soalan yang kedua. Okey, on soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Selain nama, apakah maklumat lain yang diperlukan untuk join kelas? Okey, untuk join kelas. Kena perlu ada apa? Adakah perlu duit, maruah, nyawa ataupun kelas kod? Okey, pilih jawapan anda. Okey, kemudian tekan butang submit. Okey, saya close. Okey, kalau kat sini juga bila kita buat competition mode, kalau tengok di screen GM, tuan-tuan dia ada sebelah atas kanan ni dia ada live status. Live status ni apa? Kita boleh tengok siapa yang dah hantar jawapan dan siapa yang pending. Kat sini ada 2 orang pending. Maksudnya mereka tak hantar jawapan. Okey, SMKST dan juga ZMS. Okey, mereka tak hantar jawapan. Maksudnya kat sini mungkin mereka login, okey, line mereka tak okey ke macam mana. Okey, itu saya tak pastilah. Okey, tapi selalunya kalau pelajar yang pending ni selalunya line mereka tak okey lah, selalu macam tu. Okey, kita boleh tengok status kat situ. Kemudian boleh buka leaderboard. Tengok siapa tengah leading ni. Oh, laju Cikgu Hasli. Okey, Cikgu Hasli laju. Okey, kemudian kita boleh close mula. Okey, masuk kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, saya aktifkan soalan, tekan button dia. Okey, soalan yang ketiga. Menu yang manakah sesuai untuk soalan berbentuk aneka pilihan? Ui, laju tu. Siapa jawab tu? Okey. Pilih jawapan dan tekan submit. Okey, pilih jawapan dan tekan submit. Kita tengok live status. Okey. Okey, live status boleh nampak 4 orang dah hantar jawapan dan ada 2 yang pending. Mungkin yang pending ni mungkin tadi lepa masuk kemudian lepa dah terkeluar ke. Okey, yang tu boleh jadi juga. Okey, mungkin lepa dah masuk tapi lepa duk send submit loading tak habis-habis pun boleh jadi juga pending. Okey. Okey, close submission. Kemudian boleh tengoklah leaderboard. Okey, kita insert je lah kat sini, kita tengok ranking. Okey. Sebab cikgu pun kadang-kadang macam budak-budak nak tengok, oi aku nombor 1, aku nombor 2. Bagilah tengok. Okey. Yang penting tak terror pun duk nombor 4 lah ni. Okey. Tak nombor besar-besar sangat. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Okey, Cikgu Hasli ingin berkongsi slide PowerPoint dia kepada pelajarnya. Apakah tindakan sesuai dibuat oleh Cikgu Hasli? Okey, boleh jawab. Adakah dia perlu dia kata apa? Telefon bateri. Okey, telefon bateri ke dia putus state. Okey, singgah 4 jam dulu dia makan. Buat tak tahu ya, ataupun gunakan fungsi share PDF. Okey, share PDF. Jadi boleh pilih jawapan dan tekan submit. Okey, 4 orang tadi jawab, jadi saya close dulu. Okey, tengok leaderboard dia.
Okey, leaderboard dia masih lagi Cikgu Hasli 3,832. Cikgu Oi 3,729. Tak jauh ni. Kalau macam game ni kita nak bagi suspend je kat budak, kita tak payahlah tunjuk kat depa leaderboard ni. Okey, kita jangan masukkan dalam slide. Sebab yang yang window yang kecil ni budak tak nampak sebenarnya. Kalau kita share window saja, budak tak nampak. Macam saya share entire screen, jadi boleh nampak lah. Okey, kemudian kita close. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir, tuan-tuan, soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah fungsi menu leaderboard? Okey, leaderboard untuk buat apa? Okey, tekan. Okey, leaderboard. Okey, boleh jawab. Leaderboard nak buat apa leaderboard ni? Okey, adakah untuk menjejak kasih? Adakah untuk menjejak skor dan kedudukan? Adakah setakat hiasan saja ataupun duk tanya dah bila nak habis ni? Okey. Okey, pilih jawapan. Oh ya, ada seorang tak jawab. Tadi ada 4 orang. Okey. Okey, jadi ini respon yang saya dapat. Okey, seorang dapat seorang pelajar menjawab A. Kita boleh tengok hang kebun jawab A. 3 orang lagi iaitu Puan Aida, Cikgu Ui dan juga Cikgu Hasli jawab jawapan B. Jadi kita masuk ke leaderboard sebab ni soalan terakhir, jadi saya akan share di slide. Kita tengok ranking. Okey, ranking yang teratas, okey, dengan markah yang tertinggi. Oi, tak jauh dah. Okey, Puan Aida tadi. Tadi lebih markah lebih kurang, gap dia lebih kurang 100 lebih lah. Ni Cikgu Hasli 4,699. Puan Aida markah dia 4,634. Tak jauh lah. Cikgu Oi pun 4,600 lebih juga. Okey, cuma hang kebun bawah ni lari jauh sikit. Okey. Soalan senang kan tidak? Saya pun tak jawab tu. Okey. Saya bagi soalan senang. Okey, itu sebenarnya benda yang kita boleh buat lah selepas sesi pengajaran kita. Okey. Bukan kata soalan senang, maksudnya benda ni pun sebenarnya kita senang nak faham. Okey, benda tu senang nak faham. Okey, hadiah kena minta kat juga asli lah. Okey, saya main buat ni. Dia tak janji hadiah apa-apa pun, tapi saya rasa ada tu hadiah. Okey, itu competition mode. Okey, dah ingat competition mode hanya boleh digunakan pakai untuk multiple choice question sahaja. Sebab biasalah macam Google Form apa semua, dia kalau jawapan pendek, jawapan esei ni payah sikit kalau dia nak buat semak secara automatik ni. Yang paling mudah MCQ lah yang paling mudah setakat ini. Mungkin nanti akan ada menu tu. InsyaAllah. Okey, yang tu kita tak tahu lah. Okey, kemudian yang ni saya baru tambah tadi, menu slideshow. Okey, sebab kelas point menu dia bukan dekat atas ni saja. Dia ada di slideshow. Di slideshow dia akan ada bawah ni. Ni saya tunjuk dah tadi. Kalau install kita akan ada. Kalau tengok sebelah kanan bawah ni dia ada lambang mata ni. Kalau kita klik lambang mata ni, menu tu akan hilang. Itu menu untuk class point lah dekat slideshow. Bila slideshow baru nampak. Kalau kita tekan balik mata ni dia akan timbul balik. Adalah tadi kita punya laser tadi, pen kita, pemadam, whiteboard. Yang ni satu lagi. Okey, satu lagi yang kita boleh guna secara spontan, dia ada quick poll. Quick poll kalau tekan apa jadi? Okey, boleh pilih. Kita nak tanya soalan berbentuk apa? True and false. Okey, contohnya saya bagi satu soalan, saya nak minta respon pelajar. Betul ataupun salah. Jadi saya klik true and false. Jadi boleh tengok dekat class point tu dia akan timbul lah. Dia akan timbul true ataupun false. Okey. Okey, jadi pilihlah sama ada true ataupun false. Kemudian submit. Okey, itu contoh. Okey. Ini contoh dia. Okey, saya close submission dulu. Okey, saya tunjuk contoh lain. Okey, kemudian kita juga boleh bertanya secara spontan. Okey, tanya pemahaman mereka ke. Okey, faham ke tak? Yes, no ataupun unsure, tak pasti. Okey, boleh pilih. Jadi akan keluar di handphone mereka. Akan keluar lah. Okey, unsure ke. Okey, unsure. Saya pun buat unsure. Okey, jadi tak pasti. Okey, ini contoh respon segera. Okey, boleh close. Okey, contoh lain kita nak feedback 5 levels. Okey, feedback, contoh feedback. Okey, level ni skala. Okey, skala strongly agree, neutral, okey, disagree, strongly disagree. Okey. Ini contoh untuk level. Okey, saya tutup dulu. Okey, kemudian dan yang bawah ni dia kata select the number of option for your pool. Okey, boleh buat pilihan. Contohnya saya ambil 3.
Okey, tengok di handphone ada pilihan A. Saya habaqlah secara spontan. A ni jawapan dia 5, B 6, C 7. Jadi budak-budak pelajar boleh pilih. Mungkin soalan tu waktu kita present dia keluar secara spontan kan. Jadi boleh sebutlah sambil gunakan fungsi apa tadi? Fungsi quick poll tadi. Okey. Kemudian kita ada kat sini ini juga menarik, pick a name. Okey, ada orang duk pakai apa yang wheels roda impian tu pun ada macam-macam, tapi dalam kelas point pun dah ada siap dah. Yang ikon angkat tangan ni, kalau klik ikon angkat tangan ni jadi apa? Tengok. Okey, dia akan keluar kad. Tengok di skrin GM bila saya klik ikon angkat tangan dia akan keluar kad. Jadi mungkin kita nak petik nama pelajar. Tapi kita ni biasalah kalau nama ni kadang-kadang kita ada tendensi ada kecenderungan kadang-kadang kita nak sebut nama tu. Okey. Jadi dia bagi kad kat sini, kad yang berwarna, warna lain-lain lah untuk pelajar yang lain-lain. Jadi kita pilih katakan saya nak bagi budak kad color hijau ni. Saya klik kad color hijau ni, keluar. Okey, Puan Aida. Okey. Puan Aida pun mengelabah, nak jawab apa ni? Lebih kurang macam tu lah. Okey. Dia secara spontan lah, Okey. Sebab kadang-kadang bila kita sebut Muhammad Syafiq, tolong jawab soalan nombor 3. Okey. Dia jadi tak suspend. Kadang-kadang kita baca dulu soalan, kemudian kita pilih. Saya nak pilih kad color pink. Jahanam. Buka-buka kad color pink kena cikgu oi. Okey. Okey, ini menu pick a name. Okey, boleh pilih nama. Okey. Okey, saya tutup semula. Dan kemudian dan yang terakhir menu leaderboard lah. Okey, leaderboard dia cuma akan masukkan skor yang tadi lah, yang kita dah habis tadi. Mungkin ada macam saya dah habis dah quiz tadi. Mungkin lagi ada sambungan lagi kan. Boleh kita refresh dulu siapa yang tengah mendahului dan sebagainya. Okey, itu menu-menu yang ada dalam class point kita. Okey, seterusnya ini juga ada sikit lah. Okey, benda yang orang kata tak semua orang suka lah ni kalau saya nak share ni. Okey. Sebab apa dia biasalah benda ni bukan kadang-kadang, selalunya lah. Okey, selalunya bila benda free ni dia adalah limit dia. Okey. Dia ada limit dia. Dan tak terkecuali juga kelas point, Kahoot dia ada limit untuk free macam mana. Okey. Quizzes pun free account takat mana saja, berapa orang saja boleh masuk. Okay, StreamYard pun sama, kalau free account boleh sebulan takat 20 jam saja, tak boleh letak logo kita lah. Okay, tak boleh buat iklan lah. Okay, itu benda biasa lah orang menego kan, orang dah membangunkan satu aplikasi ni. Jadi untuk class point ni saya tak dapat untung lah, saya cuma bagi tahu. Okay, sebab nanti semua aspek boleh buat segala-galanya, sebab takut bila free ni dia ada menu yang tak ada. Macam menu leaderboard tadi untuk free tak ada. Okey, contoh saya tengok basic free ya. Ni kalau dapat, kalau kita buat free saja, account free, forever free, 5 question per PPT. Maksudnya satu file PowerPoint kita hanya boleh muatkan 5 soalan, tuan-tuan. Okey, yang tu yang buat kita rasa aduh, 5 soalan nak tanya apa, 5 soalan sikit sangat. Tapi kalau saya tanya saya, kalau nak juga free 5 soalan, buatlah banyak file. Okey, tak ada masalah. Okey, dalam soalan file pertama, soalan 1 sampai 5. File yang kedua, soalan 6 sampai 10. Tapi tak boleh buka sekaligus lah. Kena tutup dulu PowerPoint yang pertama tadi, baru masuk PowerPoint yang kedua. Okey, itu cara dia lah. Dan kemudian ada limit lah, 25 max class size. 25 orang peserta saja boleh masuk kalau account free. Okey, macam saya berbayar 25. Kalau 25 ni sebenarnya walaupun saya berbayar, kelas saya paling ramai ada 33 orang. Tapi yang duk masuk selalu paling banyak takat ni 18. Okey, 18 orang. Jadi kalau free pun boleh jalan lagi lah. Okey, boleh jalan lagi. Okey, kemudian all question types. Okey, semua jenis soalan boleh. Maksudnya MCQ tadi boleh, short answer boleh. Kemudian apa lagi? Slide drawing boleh. Okey. Semuanya boleh. Okey, kemudian leaderboard. Leaderboard ada slide annotation. Okey, pen nak conteng, whiteboard apa semua tadi pun boleh pakai, digital whiteboard pun boleh pakai. Okey, cuma kekurangan dekat sini daripada jumlah peserta dan juga jumlah soalan untuk satu file lah. Okey. Kemudian untuk pro
Okey, saya pakai akaun ni untuk Pro, unlimited question per PPT. Maksudnya boleh buh lah berapa banyak soalan yang muat dalam PPT kita tu, berapa banyak kita nak buh, kita boleh buh, tak ada masalah. Okey, kemudian bertambah jumlah peserta 200 orang. Okey, export leaderboard as CSV. Maksudnya kita boleh import keputusan tadi, ranking tadi dalam bentuk slide, bukan slide, dalam Google Sheets. Okey, Google Sheet. Okay, payment support, ini daripada segi sokongan dia sajalah. Okay, bantuan dan sebagainya kalau ada masalah. Okay, harga dia 8.9 dolar US dollar, kena kali dengan 4 lah, berapa, RM30 lebih. Okay, untuk sebulan. Okay, tapi untuk permulaan nak apa, kalau macam saya dulu, saya pakai free juga dulu. Okay, sebab takkan kita terus nak subscribe, mesti kita cuba dulu. Rasa puas hati terus subscribe. Okay, macam saya subscribe 4 bulan sampai bulan 12 ni. Okay, boleh pakai sampai bulan 12 ni ya. Dan satu lagi yang benda yang saya belum cuba lah. Okay, saya nak kongsi kat cikgu-cikgu. Kalau pergi dekat PowerPoint kita kan, kita ada account kita kat sini kan. Kita klik kat nama kita ni, dekat menu class point tadi, klik account, kita boleh sign out. Jadi kat sini saya rasa kalau cikgu nak beli, okay, mungkin kongsi wang ke, kongsi akaun. Selalunya kita buat kongsi akaun. Macam saya pro dah, saya dah beli dah kongsi akaun. Mungkin satu sekolah buat satu email, beli class point. Jadi bila nak gunakan menu class point, nak masukkan lebih daripada 10 soalan dan sebagainya, login pakai email yang kita dah beli tadi lah. Pakai email tu lah, tak ada masalah. Okay, sebab kalau kita cakap pasal aplikasi, software dan sebagainya, saya rasa ramai orang buat macam tu, kita share. Macam Cikgu Aizat baru-baru ni, Cikgu Hasli tu, dia share StreamYard. Saya dah belajar kat dia sekali lah tu, StreamYard. Dia pun share dengan kawan dia, mereka beli akaun StreamYard yang bayar. Okay, jadi lepas share pakai akaun yang sama, tapi ada semua fungsi. Kalau macam ni RM8 sebulan, kalau share 2 orang, RM8 pula, $8. Okay, boleh bagi 2. Okay, kurang lah sikit tuan-tuan. Okay, tapi boleh share lah, kalau ramai lagi bagus. Okay, lagi jimat. Okay, itulah class point. Saya rasa tak ada apa dah saya nak kongsi kat sini. Slide saya pun dah habis. Cuma saya nak kata satu benda lah tuan-tuan. Okay, bila kita berbicara pasal apa, teknik, okay, aplikasi perisian dan sebagainya ni, bila kita kita nak mencuba ni, bila kita nak mencuba ni, jangan orang kata apa, takut-takut. Okay, cuba dulu. Okay, kadang-kadang macam kelas saya dulu, kadang-kadang jika terlupa password class point kita macam mana Syafiq. Okay, class point dia ada button help lah cikgu. Dia ada button help. Okay, kat atas ni boleh tengok dekat help desk. Okay, boleh message, boleh contact dengan help desk. Itu saja cara kita nak berhubung kepada mereka ni lah. Okay, itu saja. Sebab password tu kita yang set sendiri. Okay, dia tak hantar dalam email password, dia tak hantar. Okay, kita yang set sendiri password kita. Jadi kita kena berhubung dengan helpdesk lah. Dan saya rasa sama macam aplikasi lain, bila kita terlupa password saja, apa mereka akan buat? Mereka akan hantar semula link baru dekat email yang kita daftar dulu. Kita kena sign in balik, kita kena buat balik yang mula-mula tadi, masuk password baru dan sebagainya. Selalunya macam tu lah. Okay, itu untuk class point. Dan jangan takutlah nak cuba benda baru. Okay, benda ni sebenarnya orang kata apa, adalah seri sikit PDPR kita, ada seri sikit. Macam saya pun macam-macam benda kita cuba, bukan saya semua yang dalam ni kita cuba macam-macam tu ya. Kita cuba macam-macam sebab kita kalau kita belajar kelas point hari ni, minggu depan kita buat kelas point. Okey, minggu lagi satu buat kelas point. Minggu lagi satu pun buat kelas point. Budak pun dia tak boleh pi lah cikgu, sebab tu banyak benda yang kita kena explore. Lagi banyak lagi bagus lah. Minggu ni Google Meet. Okey, minggu depan kita pakai StreamYard. Okey, kita buat melalui StreamYard, kita pancarkan ke dalam YouTube Live. Okay, hari ni buat quizzes, esok kita pakai orang panggil Telegram punya quiz board. Okay, lepas tu pakai quiz wizard, educandy dan sebagainya. Kita kena pelbagaikan lah, selang-selang lah pula. Kemudian kita boleh pakai game macam cikgu ajak itu. Okay, Minecraft dan sebagainya. Kena pelbagai. Kalau kita nak tumpu kepada satu benda yang memang budak akan cepat boring lah. Macam saya daripada dulu contohnya
Dulu contohnya TikTok, mungkin yang dalam ni pun ada yang mungkin yang tak setuju kan TikTok kita guna dalam pendidikan. Okey, mungkin ada yang tak setuju. Okey, tapi tu terpulanglah pandangan. Tapi saya rasa dia lebih bila kita bercakap pasal media sosial ni dia lebih kepada cara penggunaan kita cikgu-cikgu. Macam kita juga ada Facebook, ada Instagram. Kalau contohnya macam Google kita pun, kalau kita duk search gambar kereta, hari buka Facebook, okey keluar iklan kereta. Okey buka Shopee pun keluar promosi barang-barang kereta, semua pasal kereta je. Sama juga macam TikTok dan sebagainya. Kalau macam saya TikTok, saya banyak banyak tengok konten-konten jenis pendidikan Cikgu Hailmi. Okey macam kita Bali ni ada Ustaz Abah, okey konten-konten pendidikan ni. Jadi dekat wall saya pun akan keluar juga konten-konten yang bentuk pendidikan lah. Okey. Ini selingan juga asli boleh juga noh. Sebelum tu ada soalan apa-apa nak tanya pasal ni? Boleh. Tak Tengok masalah. pasal kelas point kita. Ada Kau soalan apa? soalan? Kau ada soalan daripada rakan-rakan kita? Ya. Tapi dia akan upload bila Cikgu Asli? Dalam YouTube PPD? Sehari 2 hari jugalah. Itu Ya. bergantung kepada Edit. saya lah. Kalau saya sibuk lambat sikit lah. Betul lah Tuan nak edit tu kan. Betul Tuan sibuk, lambatlah sikit tapi memang selalunya saya InsyaAllah tengok usaha 2-3 kot. hari tu dah ada dah selalu yang macam tu. Okey jadi tak perlu risaulah. Okey saya tunjukkan contoh kat sini saya tunjuk tab saya. Macam ni TikTok. Okey TikTok ni contoh saya macam saya TikTok. Okey setengah orang dia dia video-video yang kita tengok video yang menarik dia suka tayang muka apa semua. Saya bukan jenis macam tu. Saya tak suka tayang muka saya dan sebagainya. Okey jadi kalau TikTok saya selesa buat macam okey itu contoh TikTok video dia paling pendek 16 saat. Jadi kalau budak sebenarnya kalau kita dulu saya pernah buat juga YouTube. Okey buat YouTube apa semua tapi budak dia nak klik dia nak play tu dia rasa berat sebab tengok video tu 15 minit, 10 minit. TikTok 16 saat. Okey kadang-kadang dia main sampai 2-3 kali. Okey. Kemudian sebagai contoh macam okey macam ni. Okey ni format permarkahan untuk karangan bahasa Inggeris. Okey ni TikTok juga. Okey saya tak tayangkan muka ke apa, saya cuma tulis konten saya semata-mata. Dan TikTok ni memang wajiblah belakang dia ada muzik. Kadang-kadang muzik tak kena dengan isi pun kerap lah tapi muzik sebenarnya dia main peranan tak sebab apa? Sebab muzik tu kadang-kadang dia main kat kepala kita sebelum kita tidur. Lepas kita bangun tidur duk teringat. Macam ni dia ada visual, dia ada konten dia kat sini. Jadi bila muzik tu main kat kepala kita mungkin terlintas sikit apa kandungan yang ada ni. Okey, ni cara pemarkahan karangan. Saya banyak pakai perkataan. Okey, saya tak pakai muka. Dan Cikgu Hasli saya rasa saya ada seorang lagi sahabat daripada Isyadiah juga. Okey, ni Ustazah. Okey, saya dulu mula saya nak main TikTok. Saya rasa bersalah kan. Betul juga apa buat sebab tengok ramai kot orang tak suka TikTok. Yang ni saya ambil inspirasi daripada Cikgu Asli. Ni cikgu sekolah saya, Ustazah. Dia ajak bahasa Arab lah. Tengok ni konten dia. Okey, semuanya di dalam TikTok. Okey, semuanya dalam TikTok. Okay. Mungkin depan bila kita boleh panggil untuk kongsian syabas kita kot. Ya, mungkin boleh. Okey. Tengok. Zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, Ahdu Al-Khulafa Okey, dia ambil gambar daripada Ar-Rasyidin. buku teks je Pada dan dia 11 jelaskan Hijrah, dalam bentuk Sayyidina video Abu TikTok. Bakar As-Siddiq telah dilantik. Okey. Ada juga video yang nampak muka. Okey, jom belajar tajuk kias. Kias adalah mendatangkan dua perkara, iaitu perkara yang pertama ialah tapi TikTok ni dia punya orang kata apa algoritma dia. Kalau ada muka, video nampak muka, dia lagi cepat video tu naik. Dia akan dipromosikan lah. Kalau macam video yang saya buat tadi perkataan-perkataan dia tak naik sangat, tak laku sangat video tu dekat orang kata apa dekat wall orang tu dia tak timbul sangat. Okey. Kalau video nampak muka ni dia lagi cepat lah naik video ni. Okey, tengok macam Ustazah ni dia dapat budak saya ada 300 lebih satu sekolah. Okey. Tapi dia dapat 400 lebih dan sebagainya. Okey sebab video dia okey dan tak banyak sebenarnya konten pasal bahasa Arab dan sebagainya. Okey. Itu salah satu benda lah.
Dan akhirnya macam saya cakap dah, dia bergantung pada macam mana kita pakai lah. Okay, macam mana kita pakai, kita gunakan sumber yang ada tu. Kalau elok kita guna, cantik lah dia punya hasil dia. Okay, saya rasa setakat tu saya Cikgu Hasli. Okay, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada pihak PPDC dan juga Cikgu Hasli lah terutamanya. Okay, sebab bila saya sembang dengan kawan-kawan daripada negeri lain pun, mereka banyak sebut pasal STP kita. Okay, lepas pasal aktif. Okay, STP kita ni aktif. Dan kemudian bila saya tengok daerah pun ada program macam ni, baguslah. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hasli. Saya rasa setakat tu saja. Ya, sama-sama Puan Aida dan juga Puan Fairuz. Okay, peserta semua juga terima kasih banyak-banyak lah. Kalau tidak, kalau tak ada peserta ni, saya duduk sembang dengan siapa? Duduk sembang dengan ring light depan ni lah. Okay, Cikgu Hasli. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syafiq. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Syafiq kerana sudi berkongsi dengan kita berkaitan dengan kelas point ni. Apapun nanti rakaman ni kita akan kongsi dalam YouTube channel PPDC lah. Ini siri yang ke-8. Saya dah share ataupun dah kongsi dalam YouTube channel PPDC tu siri yang ke-7. Okey, jadi sebelum berakhir, macam biasa saya tunjuk sekejap saja apa untuk kita punya siri yang seterusnya. Ini siri kita pada hari inilah yang mana disampaikan oleh Cikgu Syafiq, Cikgu Muhammad Syafiq bin Yahya daripada Sekolah Menengah Agama Syadiah berkaitan dengan aplikasi Class Point. Okey, untuk hari Rabu nanti, lusa kita ada kaedah PDPR gabungan iaitu Google Site yang mana akan disampaikan oleh Cikgu Hashim Nizam daripada SMK Agama Sik pada 27 bulan. Dan siri yang ke-10 nanti kita akan ada penggunaan KineMaster dalam video PDPR untuk pemula yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Taufik bin Ismail lah pada 1 bulan 11 yang mana Ustaz Taufik mengajar di Sekolah Maktab Mahmud Sik. Okey. Otai tu juga asli tu. Otai dia YouTube dia punya orang kata subscriber pun ramai, dah masuk Didik TV hari tu dia pun kan. Jadi kita tunggu. Dia YouTuber. Ya, Kan? betul. Bersama dengan orang perempuan dia lah. Cikgu Syafiq pun apa kurangnya. Okay. Nanti kalau lepas ni kalau Cikgu Syafiq ada apa-apa lagi kongsian tak ada masalah. Seperti yang disebut oleh Cikgu Syafiq, sebenarnya untuk ni sekadar pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah, kita semenjak zaman PKP ni USTP, SSTP lah, JPN dan USTP DPD memang sibuk lah berkaitan dengan ICT teknologi pendidikan ni memang sibuk, sangat sibuk. Dan kita pun salah satunya programnya kita buat program ni Syabas Perkongsian ni. Kita banyaklah program termasuk dengan green screen mini studio dan pelbagai lah. Jadi Cikgu Syafiq kau nak ada kata apa-apa lagi sikit? Kata-kata akhir? Kata akhir apa? Kata akhir saya ni sekali lagi dah saya kata terima kasih kepada semua yang ada dalam ni dan semua yang terlibat lah. Okay, terima kasih banyak-banyak dan nanti boleh cubalah. Okay, cuba aplikasi pakai free dulu tak apa. Okay, pakai free dulu, kita susah sikit tak apa. Kalau dah jatuh cinta sangat, pakat-pakat dengan kawan-kawan kita subscribe, kita beli pun tak apa. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya pun sama juga, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih pada Cikgu Syafiq kerana sudi berkongsi berkaitan Class Point, dan terima kasih juga banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni sudi untuk bersama-sama dengan kita pada program ni. Dan saya mohon jangan lupa untuk siri kita yang seterusnya pada siri yang ke-9 dan ke-10. Hari Rabu ni siri ke-9 dan juga berkaitan dengan video Class Point ni yang mana disampaikan oleh Cikgu Syafiq ni, saya akan upload dalam YouTube channel PPDC lah, boleh tengok di situ. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Syafiq, terima kasih, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk menyokong program Syabas dan sudi untuk menyertai banking kita pada petang ni. Okay, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.